kita menutup kuliah ini, saya nak bawa satu cerita lah. Cerita ini menarik sebenarnya. Cerita ini zaman salafus soleh, zaman salafus soleh. Ini berkisar tentang ulama dan sultan. Di zaman salafus soleh dulu, ada seorang sultan yang tegas. Tegas dia ini. Kemudian ada ulama yang alim. Dia alim. Dalam semua ulama di sekitar itu dia paling alim. Maka sultan pun panggil dia. Panggil ulama itu untuk apa? Untuk dijadikan sebagai penasihat sultan dalam istana. Maka dia pun dipanggil sebagai penasihat sultan dalam istana. Ulama ni. Satu masa sultan ini kebingungan. Satu masa sultan ini confuse otaknya. Maka dia pun bertanyalah kepada ulama ni. Dia kata, wahai ulama, aku ada soalan. Aku harap soalan ini kamu boleh jawab, tapi jangan panjang. Aku tidak mau panjang-panjang. Aku mau ringkas, pendek, padat, tapi aku faham. Aku tidak mau jawapannya panjang-panjang. Aku tidak mau. Aku mau kau jawab pendek, padat, ringkas, tapi aku faham. Kata ulama, wahai tuanku, apakah soalannya? Aku minta soal ini kau jawab hari ini. Apa soalannya, wahai tuanku? Soalannya yang pertama, apa arti dunia? Yang pertama. Yang kedua, apa arti akhirat? Dan yang ketiga, apa arti iman? Ingat, kata sultan, aku tidak mau jawapanmu panjang-panjang. Aku mau pendek, tapi aku faham. Aku bagi tempoh ke hari ini. Maka berfikirlah ulama tu, aduh, kalau jawapan panjang senang dijawab, tapi jawapan pendek ini payah ni. Kita kalau mau kasih paham orang masih panjang, kan? Betul tidak? Kalau pendek-pendek orang tidak paham. Macam mana ni? Sampai ke petang, sultan jumpa dia. Apakah kamu telah dapat menjawapannya? Diam ulama ni. Maka raja pun murka. Dia kata, beginilah, aku bagi kamu tempo 7 hari dari sekarang. Artinya 7 hari, seminggu lah. Kalau kamu tidak boleh jawab, maka kelayakan kamu sebagai penasihatku akan aku lucutkan. Rumah kamu aku rampas. Rumah tempat kamu tinggal tu hak kerajaan. Harta kamu aku rampas. Kenderaan kamu pun aku rampas. Nah, takutlah ulama ni. Macam mana ni ya? Seminggu, ingat seminggu. Tapi jawapan tidak boleh panjang, masih pendek, ringkas dan padat. Maka ulama ni pun kebingungan, macam mana ni ya? Oleh kerana dia kebingungan, dia pun keluar dari istana. Pendek cerita, ini keluar istana ni, dia sejumpa semua alim-alim ulama, para alim ulama yang berada sekitar itu. Dia jumpa. Tanya, tuan, aku ada satu kemiskinan. Kata ulama tu, apa kemiskilanmu? Apa arti dunia? Maka ulama yang dia jumpa tu orang alim, jawab panjang-panjang sampai 1 jam. Dia kata tak boleh. Sultan tidak mau jawab panjang-panjang. Sultan mau pendek, ringkas. Ini tak boleh. Jumpa lagi ulama yang satu, sama juga, panjang huraiannya. Jumpa lagi satu ulama, sama juga, panjang huraiannya. Dia kata ulama yang dijumpa, mana boleh kita kasih ringkas. Ini soalan, kalau pendek jawapan tidak boleh. Nanti orang tidak faham. Semua ulama tidak boleh jawab jawapan yang pendek. Soalan pendek, jawapan pendek, tidak ada. Maka sudah sampai masanya hari ke-6. Besok hari ke-7 dia masih menghadap sultan untuk memberi jawapan. Hari ini hari ke-6. Maka hari ke-6 tu dia pun bingung, sudah jumpa ulama sekitar tu semua tidak boleh bagi jawapan yang pendek, padat, tetapi mudah faham. Semua jawapannya berjuntai-juntai dengan hujahnya ini. Maka tiba-tiba dia pun pergilah satu tempat yang ulama penasihat sultan ni. Tengah hari itu dia tengah hari masuk zuhur sudah ni, dia pun pergi satu tempat orang yang bercucuk tanam, kebun. Tengah dia duduk termenung, tiba-tiba dia nampak ada seorang pekebun dalam tu, tengah mengusahakan tanamannya di kebunnya. Kemudian orang petani itu mendekati ulama penasihat sultan. Dia kata, kenapa aku tengok kau ni, mukamu sedih sejak ni, mukamu pucat sejak ni, kenapa ni? Kan? Kenapa mukamu pucat, sedih? Kau sudah makankah? Kata ulama tu belum. Kenapa tak makan? Dia kata, macam mana aku makan? Aku dalam ditimpa masalah yang besar ni. Marilah makan dulu. Tak boleh bilangnya. Aku dah ada selera makan. Aku ada masalah ni. Oh gitu. Tiba-tiba si ulama ni teringat kan? Dia kata mungkin petani tahu jawapan ni. Petani ni mungkin tahu ni, pekebun ni. Tadi ulama juga boleh jawab tapi panjang. Barangkali petani tahu ni jawapannya. Dia kata, marilah sambil kita makan, sambil kau cerita-cerita. Maka tengah makan tu,
Dia kata, wahai tuan petani, pekebun, aku sebenarnya masalah aku ni begini. Apa masalah? Mau ceritalah. Aku ada soalan. Susah dijawab soalan ni dengan cara pendek, dia kata. Ulama semua tak boleh jawab cara pendek, semua cara panjang. Kata petani itu sambil makan, apakah soalannya? Dia kata, tuan, soalan saya ni yang pertama, apa arti dunia? Yang kedua, apa arti akhirat? Yang ketiga, apa arti iman? Tahu apa dijawab oleh petani? Oh, itu soalannya. Aku ingat soalan ni susah. Rupanya macam kacang saya ini soalannya ni. Aduh, ini kau ni. Makan dulu lah, nanti aku jawab. Apa, sambil makan sambil jawab. Okey. Kamu jawapannya? Kata petani ini. Hebat petani ni. Ulama tak boleh kasih pendek soal. Jawapannya dia pendek saja. Dia kata, kamu tahu apa arti dunia? Ya, saya mau tahu apa arti dunia ni. Arti dunia, dia kata, apa saja perkara atau benda yang mana sekiranya kamu mati, kamu tidak boleh bawa. Kalau kamu mati besok, kamu tidak boleh bawa benda ini, perkara ini, barang-barang ini, maka itulah dunia. Ya kan, betul juga terfikir dia. Contoh, kalau kita mati besok, boleh bawa ke baju dalam kubur? Tak boleh. Dunia. Nasi boleh bawa? Tak boleh. Kambing boleh bawa? Sayur tak boleh. Rumah boleh? Tidak boleh bawa. Itu dunia. Kata ulama, aduh, kenapa tak terfikir? Satu. Soalan kedua apa? Apa arti akhirat, wahai tuan? Oh, akhirat senang saja betul. Akhirat itu, kamu pendek jawapan kan? Ya, pendek. Akhirat itu, apa saja amalan yang kamu boleh bawa ketika mati, itu akhirat. Apa amalan boleh bawa ketika mati? Amalan pahala puasa, pahala sembahyang, pahala baca Quran, amalan-amalan boleh mati. Itulah akhirat. Oh iya kan, betul juga bilangnya. Kau sembahyang tu, kau boleh mati ke amalannya? Boleh, itulah akhirat. Betul juga. Ngapa nak terfikir bilangnya? Tengok. Petani saya tu, tiga ni, jawapan ketiga macam mana tuan? Oh, jawapan soalan ketiga tu apa? Apa arti iman? Oh, apa arti iman? Beginilah, kita habiskan makan ni dulu. Jawapan yang ketiga ni apa arti iman kita tangguh. Nanti lepas asar baru saya jawab. Tak boleh kau jawab sekarang tuan? Tak boleh. Sabarlah. Kau ni sabar, relax, tenang, slow. Lepas asar nanti baru kita jawab ya. Yalah. Yang makan ruang pun lepas makan tengah hari, sembahyang zuhur bersama-sama berjemaah. Lepas tu selesai saya sembahyang asar, cepat-cepat dia bertanya, tuan sudah habis asar? Kau ni tak kesabaran betul. Dia kata petani ini, kamu tahu tak apa arti iman? Ya tuan, tolong bagi apa arti iman? Tadi dunia sudah tahu, akhirat sudah tahu, apa arti iman? Dia kata begini, sebelum saya jawab ada syaratnya. Apa syaratnya? Kebetulan pula petani ini, dia ni ada beberapa ekor anjing yang dipeliharanya untuk menjaga kebun. Dia pelihara anjing untuk menjaga kebun. Dalam ilmu fikih boleh anjing pelihara jaga kebun ataupun jadi macam pemburu, boleh memburu, membantu memburu boleh. Jangan saya dipelihara dalam rumah ataupun sekitar rumah, itu tidak bolehlah dalam ajaran Islam, kan? Tapi ini sebagai digunakan untuk menjaga kebunnya. Ada berapa ekor anjing. Jadi lebihan makanan dua tengah hari tadi itu diletak ke tepi, disuruh anjing makan. Mau tahu apa jawapannya? Dia kata ulama tu mau beginilah. Kalau kau mampu makan semua anjing tu sisa-sisa makan yang tadi orang makan tengah hari. Kalau kau mampu makan sama dia, maka aku akan bagi jawapannya. Wish, kata ulama, makan semua anjing. Sudahlah anjing ni mughallazah, najis berat. Ini tak boleh ni. Mana boleh? Aku makan semua anjing. Anjing tu kan najis berat, najis mughallazah. Aku ni ulama, aku tahu hukum. Tapi bilangnya kalau aku nak makan semua anjing, aku tak dapat jawapannya. Ish. Anda peduli aku sudah pergi siap. Dia pergi terus jumpa anjing tu, mau makan sama anjing, sisa makanan. Tahu apa yang dia buat? Baru saja dia mau ambil tulang lebihan makan anjing, terus ditarik tangannya, badannya oleh petani itu. Jangan. Kenapa kau makan? Tadi tuan suruh makan, baru ada jawapan. Jangan, mari. Duduk sini balik. Wahai tuan, kata petani ini, sesungguhnya arti iman itu ialah engkau sanggup menggadai maruahmu walaupun perkara itu haram kerana untuk duniamu. Itulah iman. Kau sanggup menggadai dirimu walaupun perkara itu haram untuk duniamu. Itulah iman. Kau sanggup meninggalkan perkara yang haram untuk akhiratmu. Itulah iman. Pendek jawapannya kan, tapi tepat. Baru ulama ini terfikir, oh begini jawapannya.
Sebelum tu dia jumpa ulama-ulama macam-macam, dia jumpa ulama, semua jawapan ada, tapi panjang-panjang. Maka masa pun sampai. Jadi cukup setakat itu tazkirah kita malam ni. Mudah-mudahan yang benar itu datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap adalah datang daripada kelemahan hawa nafsu sendiri. Cerita ini tertulis dalam satu kitab. Dia bukan hadis, tapi dia riwayat para salafus salih. Ya, sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.